Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan perkembangan naik taraf penyampaian perkhidmatan bagi pihak berkuasa tempatan bersempena Hari Bandaraya Kuching yang ke-33. Perincian lanjut langsung ke Sarawak bersama Nursila Talaha. Silakan Nursila. Ya, Farhan Nabila, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS diminta mewujudkan pusat arahan atau command center bagi mengumpulkan maklumat mengenai Bandaraya Kuching daripada kedua-dua pihak berkuasa tempatan ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Noping berkata dengan adanya pusat berkenaan, ia dapat dihubungkan terus dengan pusat arahan negeri Sarawak yang berpusat di bangunan Baitul Makmur 2. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, ia berperanan sebagai pusat penyimpanan maklumat bagi kementerian serta agensi kerajaan negeri dalam menaik taraf penyampaian perkhidmatannya. Tambahnya, pusat ini akan menjadi nadi kepada pihak kerajaan dalam memperinci dan mencari penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi untuk kesejahteraan rakyat selari dengan sasaran kerajaan menjadikan Kuching sebagai bandaraya pintar. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian Hari Bandaraya Kuching yang ke-33 tahun di Kuching. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari juga berharap DBKU dan MBKS terus berusaha mencari pendekatan baharu dalam memajukan kawasan masing-masing di samping memastikan kelestarian alam sekitar sentiasa terpelihara. Terdahulu dalam ucapan Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan berkata bersempena sambutan Hari Bandaraya Kuching dengan tema transformasi digital ke arah membentuk Kuching sebagai bandar pintar, DBKU selaku penganjur telah merangka dan bakal melaksana pelan e-DBKU. Pelan berkenaan dijangka siap pada tahun ini merangkumi 3 komponen utama iaitu solusi digital yang inovatif, penyampaian perkhidmatan dan bandar pintar yang bertujuan menaik taraf perkhidmatan dan kehendak pelanggan melalui penggunaan teknologi digital sebagai pemudah. Datuk Junaidi turut memaklumkan dengan sambutan Hari Bandaraya Kuching bermula bulan ini sehingga September depan, pelbagai acara dijadualkan, antaranya pertandingan landscape, e-games, innovation challenge dan bulan kebersihan. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 31 Julai. Individu yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 boleh walk-in ke beberapa pusat pemberian vaksin PPV yang menawarkan perkhidmatan sedemikian. Ahli Dewan Negara Senator Zaidi Suhaili berkata inisiatif tersebut diambil bagi mempercepat usaha mencapai imuniti kelompok di Sarawak. Mengambil maklum terdapat segelintir individu yang masih enggan mendaftar atas sebab-sebab tertentu, beliau berharap kaedah ini akan memudahkan vaksinasi sebenarnya lebih mudah dan selamat. Ini adalah untuk kebaikan negara kita kerana kita mahu membina satu imuniti kelompok untuk negara kita supaya kita boleh melanjutkan banyak perkara yang lain, membuka sektor ekonomi, membuka sektor pendidikan dan juga melindungi diri kita sendiri daripada penyakit ini. Beliau ditemui pemberita semasa meninjau proses vaksinasi di PPV Dewan SUPP Matang di Kuching. Pada 10 Julai lalu, seramai 1,946 penduduk sekitar menerima dos pertama vaksin COVID-19 masing-masing di PPV tersebut yang turut menggunakan sebuah bas secara mobile vaccination. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menggesa semua pekerja berkaitan sektor industri minyak dan gas untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, ini berikutan kerajaan menerusi fasa 2, Pelan Pemulihan Negara telah mewajibkan semua warga negara termasuk semua tenaga kerja industri minyak dan gas berbuat demikian.
Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media memberitahu Pusat Pemberian Vaksin Industri Minyak dan Gas Lutong telah memberi 2,387 dos satu suntikan vaksin kepada pekerja sektor minyak dan gas setakat 18 Julai lalu. Jelasnya semua pekerja industri minyak dan gas perlu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 sebelum sign-on dan kuarantin 14 hari. Katanya, bagi pekerja yang berada di bawah kuarantin di Offshore Transit Center, pelantar dan kapal yang belum menerima janji temu vaksinasi perlu membuat janji temu khas dengan Pusat Pemberian Vaksin Industri Minyak dan Gas Lutong, MIRI. Seramai 215 orang penduduk di Nangajagau, Kanawit telah melengkapkan dos vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi yang telah dijayakan oleh Pasukan Vaksinasi Perubatan Medan CMVT. Menurut Pegawai Perubatan Angkatan Tentera Malaysia Dr. Devendran Naidu, program pemberian vaksin secara outreach ini meliputi kawasan pedalaman dan usaha membantu penduduk yang menghadapi kekangan bagi mendapatkan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin Statik. So total number yang kita dapat adalah 215. So program CMVT ni kami dapat buat sebab dia outreach pada masyarakat sendirilah. Kebanyakan daripada mereka tak dapat pergi ke PPV statik sebab demografik sendiri. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di PPV Nangajagau, Kanawit. Tambahnya, meskipun pelbagai cabaran yang dihadapi, namun pasukan itu tetap bersemangat dalam membantu kerajaan mencapai imuniti kelompok di Sarawak. Sementara itu, penduduk di Nangajagau berterima kasih kerana kesungguhan semua pihak menjayakan program vaksinasi dan menyifatkan program itu banyak membantu mereka, terutamanya dari segi mengurangkan kos perjalanan ke PPV statik. Mereka untuk ngagai rakyat ke Johor Menawulu, dapat satu te kedengari kian ya nyumai belanja. Jadi mereka saya terima kasih. Pakai outreach program ke Datul ATM ngau perintah negeri kita. Mana yang ngambilnya ke pengerai kita emnya. Ngambil kita nak kena penyakit lagi pihak. Paling mana lah pelaku. Betul. Pasal satu lah. Baku senatilah mandal betul. Paling mana. Ya ke bedau bejiaknya, anak-anak bejiak meh. Karena kemenua kita teman sayang mela. Program Suntik Dulu Daftar Kemudian ini bermula pada 22 Jun lalu melibatkan 4 pasukan perubatan terdiri pada 4 orang pegawai dan 16 orang anggota dari 1 batalion ubat di bawah Division Pertama Infanteri Malaysia disokong dengan pasukan di bawah naungan Brigade ke-9 Infanteri Malaysia. Peniaga mahupun orang ramai di Limbang yang berhasrat menjalankan aktiviti perniagaan secara harian bersempena musim buah ini digalakkan untuk mengisi tapak yang sedia ada. Menurut Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad, terdapat 2 bahagian yang boleh diisi oleh para peniaga iaitu di bangunan Tamu Limbang dan Medan Bangkita. Kita masih belum menetapkan aktiviti musim buah-buahan ini jualan secara harian kerana masih ada kawasan-kawasan yang kosong yang perlu mereka boleh masuk. Pertamanya adalah di bangunan Tamu Limbang di mana di sana ada 3 kawasan lapang. Pertamanya adalah di sebelahan dengan Tapekong, di kawasan bahagian Runcit dan di belakang ada 3 kawasan dan satu lagi adalah di Medan Bangkita di kawasan tengah yang keseluruhan kawasan ini boleh menempatkan lebih kurang dalam 50 ke 60 orang peniaga pada setiap masa untuk kedua-dua kawasan tadi. Jelasnya, para peniaga dibenarkan memasuki ke kawasan berkenaan mengikut waktu yang ditetapkan Majlis Daerah Limbang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan ke tapak tamu Khamis dan Jumaat di Limbang. Berbeza agama dan bangsa tidak menjadi penghalang untuk membantu masyarakat Umar Seping Kajang Long Kayan Belaga yang ditimpa musibah kebakaran. Itu menjadi pegangan pasukan unit saudara kita USK Sungai Asap, program Kampung Angkat Saudara Kita Prokas Sungai Asap dan Lembaga Kebajikan Islam Bintulu Lakip telah menyalurkan sumbangan kepada penduduk Umar Seping Kajang yang terkesan ekoran kejadian kebakaran pada 21 Julai lalu. Tentu mereka di sini sama juga seperti yang pernah kita buat di Bawang dulu waktu kebakaran. Jadi kami memilih untuk membantu di sini sebab memandangkan keadaan
orang-orang kampung di sini memang agak susah lah, dan mereka sangat memerlukan bantuan. Dan juga di sini pun ada termasuk beberapa keluarga USK, AJK USK yang terkena musibah juga lah. Kita telah berusaha melalui jemaah kita membantu masyarakat apa yang mungkin mengenai keperluan masyarakat Islam dan keseluruhan masyarakat di bawah Sungai Asap ni, di bawah USK Sungai Asap. USK Sungai Asap dan Prokas membantu menyalurkan bukan hanya bekalan makanan, malahan pakaian dan peralatan dapur serta tikar yang menjadi keperluan penduduk. Malah terdapat juga sumbangan daripada pihak surau, masjid dan orang perseorangan yang diserahkan oleh pihak USK dan Prokas. Sementara itu, Lakip menyalurkan bantuan makanan dan minuman kepada 13 pintu penduduk yang terjejas atas semangat Satu Sarawak. Tujuan kita memberi bantuan ini ialah kita bersifat sebagai satu Sarawak dan juga dari segi kemanusiaan kita ingin membantu dan menunjukkan bahawa keharmonian kaum kita di Sarawak ini adalah sebagai contoh toleransi hidup bermasyarakat yang tinggilah. Dalam kebakaran tersebut, 13 pintu rumah penduduk musnah sepenuhnya mengakibatkan mereka tinggal sehelai sepinggang. Suku kaum Seping Kajang merupakan penduduk asal di penempatan Long Koyan yang mengambil masa perjalanan hampir 1 jam menggunakan laluan Jalan Balak dan ladang kelapa sawit dari Pekan Sungai Asap. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farhan Nabila di Angkasa Puri. Silakan.